Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK di Jalan Menteri Besar. Semasa keberangkatan ke JKED, Baginda bertitah menzahirkan keprihatinan dalam beberapa perkara yang menyangkut kewibawaan, kebijaksanaan dan ketulusan pegawai-pegawai yang berkhidmat. Antaranya cabaran kepada negara untuk memiliki barisan pegawai yang gigih, rajin, jujur, berani dan amanah, mustahaknya mempunyai pemimpin dan pegawai penguasa yang lebih fokus dan tegas serta berani bertindak dan pelbagai isu termasuk pecah amanah dan penyalahgunaan barang-barang rampasan serta rasuah yang menjadi perkara lumrah yang sangat mengaibkan. Baginda mula-mula bertitah menyifatkan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED sebagai jabatan yang cukup matang kerana usianya telah menjangkau lebih 100 tahun. Dalam menjalani masa yang panjang itu, sudah tentu telah sekian ramai pegawai atau ketua pernah menerojuinya. Namun hanya sejarah jua yang dapat menentukan siapakah di antara pegawai atau ketua yang sekian ramai itu yang dapat mengemudi jabatan ini dengan baik dan berjaya. Beta melihat semakin tua dunia dan semakin maju manusia, maka semakin berliku pula jalan yang harus ditempuh oleh JKED. Kerana banyak perkara yang menguji kewibawaan, kebijaksanaan dan ketulusan pegawai-pegawai yang berkhidmat. Terus menjadi cabaran kepada negara ialah untuk memiliki barisan pegawai yang gigih, rajin, jujur, berani dan amanah. Lebih-lebih lagi bagi JKED, kerana JKED berkewajipan sebagai pemeriksa, pengendali operasi, penguatkuasa yang menangani pelbagai isu. Ini semua memerlukan pegawai-pegawai yang mempunyai kredibiliti dan integriti yang tinggi. Mengenai kepelbagaian isu di Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah antara isu yang tidak pernah selesai malah terus menjadi-jadi ialah isu penyeludupan barang-barang tegahan. Mengapakah isu ini terus berlaku? Mungkin saja berpunca dari agensi-agensi yang berkenaan belum menemui cara berkesan untuk menanganinya. Boleh jadi juga disebabkan masih terdapat faktor-faktor kelemahan seperti kurang kepekaran atau tanpa keazaman yang bersungguh-sungguh untuk membenterasnya. Maka di sinilah mustahaknya kita mempunyai pemimpin dan pegawai-pegawai penguasa yang lebih fokus dan tegas serta berani bertindak. Titah Baginda juga menyentuh mengenai sikap tegas dan berani serta adil yang sangat diperlukan untuk merealisasikan kebajikan rakyat tercapai. Kita tidak mahu sebarang agensi kerajaan memberikan layanan berbeza kepada orang ramai, misalnya mengenai pengenaan cukai. Orang biasa dikenakan cukai penuh, sedang orang kenamaan akan disediakan dokumen pembayaran cukai yang lebih rendah.
ini tidak boleh berlaku. Kerana jika berlaku juga, bererti kezaliman telah mengambil tempat dan keadilan berkubur. Demikian juga ada ketika-ketikanya JKED mengenakan cukai hanya secara rambang terhadap barang-barang pribadi tertentu yang dibawa masuk ke negara ini. Ini juga sangat mengelirukan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menegaskan mengenai isu pecah amanah dan penyalahgunaan barang-barang rampasan melibatkan pegawai dan segelintir petugas yang berkenaan. Lain lagi isu pecah amanah. Yang menjijikkan seperti baru-baru ini berlaku ke atas seorang pegawai kastam telah menyalahgunakan wang tunai ratusan ribu ringgit. Wang yang disalahgunakan itu ialah untuk membayar tuntutan lebih masa, allowance perjalanan dan allowance shift bagi pegawai-pegawai JKED. Lain lagi yang telah atau mungkin juga masih terus berlaku ialah penyalahgunaan barang-barang rampasan. Segelintir petugas yang berkenaan pernah diketahui terlibat dan bahkan ada yang telah digantung tugas kerana menyalahgunakan kuasa mengenai barang-barang rampasan. Setengah mereka itu terdiri dari petugas-petugas dalam operasi-operasi rampasan, tetapi mengambil kesempatan menjual beberapa barang rampasan kepada pihak-pihak tertentu secara gelap. Di antara barang yang kerap dijual ialah rokok berjenama dijual kepada pihak-pihak tertentu. Begitu juga selalu didengar diseludup ialah arak, daging-daging mentah tanpa permit halal dan lain-lain lagi. Yang semua itu berpotensi untuk mendatangkan keuntungan besar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut membangkitkan isu mengenai kebanyakan barang seludup yang belum diambil tindakan dan masih disimpan di pos-pos kawalan atau stor negara di Gadong. Ada jenis yang sepatutnya sudah dimusnahkan seperti rokok, tetapi tidak dimusnahkan bahkan dijual kepada pelanggan-pelanggan tertentu, terutama kepada warga asing. Selain dijual, ada juga yang dibahagi-bahagikan di kalangan kaki tangan JKED dan PPDB sebagai kegunaan pribadi. Jika ini benar berlaku, menunjukkan proses pemusnahan tidak dibuat secara betul, dilakukan secara cuai, seperti tanpa kehadiran pihak-pihak atasan untuk menyaksikan pemusnahan tersebut. Jika ini berlaku ke atas rokok, tidak mustahil ia juga boleh berlaku ke atas lain-lain barang seperti arak, daging mentah dan lain-lain. Ini namanya jenayah dalaman yang memerlukan keberanian dan ketegasan para pegawai atasan untuk mencegah atau membenterasnya. Penglibatan sebilangan pegawai JKED dalam aktiviti rasuah turut disentuh dalam titah baginda. Satu lagi perkara lumrah yang sangat mengaibkan ialah rasuah. Ia diketahui berlaku di Pelabuhan Muara. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri JKDN
pada sekitar November 2021 telah menahan seramai 7 orang pegawai bagi tujuan siasatan berhubung dengan sindiket pelepasan cukai dan barang-barang tegahan yang dimuat di dalam kontena-kontena melalui kapal laut di Pelabuhan Muara. Menurut laporan terkini, April 2022, aktiviti rasuah yang melibatkan para petugas JKED di Pelabuhan Muara masih saja berlaku. Petugas terbabit dikatakan menerima sogokan daripada pemilik syarikat bangsa asing. Sogokan itu dibuat untuk mencepatkan kelulusan dan pengeluaran kontena-kontena itu. Jika memeriksa pun tidaklah sepenuhnya atau hanya setakat ala kadar sahaja. Akan tetapi, jika kontena-kontena yang dimiliki oleh warga tempatan, pemeriksaan akan dilakukan secara tegas dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Ini adalah laporan di sekitar April 2022. Sementara kira-kira 5 bulan ke hadapan, iaitu sekitar September 2022, JKDN telah menahan pula beberapa orang pegawai dan kaki tangan JKED kerana disyaki dengan kegiatan rasuah semasa bertugas. Kes ini sudah dipanjangkan ke Biro Pencegah Rasuah BMR bagi tindakan lanjut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menegaskan selain kejadian di Pelabuhan Muara, jalan-jalan darat juga tidak kurang menyaksikan kenderaan-kenderaan berat yang sering membawa kontena-kontena bersaiz besar. Bagaimanakah cara kontena-kontena itu diperiksa sebelum dilepaskan? Beta mengambil maklum, pihak kita mempunyai alat X-ray scanner bagi pemeriksaan keinderaan-keinderaan. Adakah alat ini digunakan sepenuhnya dengan sempurna dan konsisten untuk mengesan apa-apa yang perlu dikesan? Beta sangat berhajat untuk mengetahuinya. Mengenai isu rasuah ini, beta ingin menarik perhatian bahawa ia bukanlah isu mudah yang boleh ditangani dengan cara berlebih kurang sahaja. Kerana isu ini risikonya sangat tinggi, bukan sahaja kepada pihak yang dituduh, malah juga kepada pihak penguatkuasa yang menanganinya. Pihak penguatkuasa tidak memadai setakat membuat tuduhan dengan cepat-cepat membuka fail atau cepat-cepat menutup fail orang yang dituduh orang kenamaan. Namun sekiranya betul berlaku jenayah, maka pada ketika itu memang menjadi hak dan kewajipan bagi pihak berkuasa untuk menangani dengan undang-undang. Undang-undang yang memutuskan salah ataupun tidak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga mengurniakan titah pada keberangkatan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK. Dalam titah, Baginda menzahirkan keprihatinan dalam beberapa perkara, terutama berkaitan kelambatan memproses sesuatu permohonan orang ramai dan isu rasuah yang mendalangi pengurusan dan pentadbiran. Baginda mula-mula bertitah, walaupun sudah lebih dari sekali mengadakan lawatan ke JIPK, namun Baginda masih saja terpanggil untuk membuat lawatan. JIPK, titah Baginda, adalah sebuah jabatan yang menjadi tumpuan orang ramai bagi membuat urusan-urusan tertentu. Di masa-masa kebelakangan ini,
banyak masalah kedengaran berlaku, terutama sungutan-sungutan mengenai kelambatan memproses sesuatu permohonan orang ramai. Ini turut menyangkut kelemahan pengurusan atau ketiadaan pegawai-pegawai khusus yang bertanggungjawab untuk memantau dan memberikan keputusan, atau boleh juga berlaku kerana dasar-dasar yang sedia ada tidak dikemaskini. Di antara isu paling mencabar ialah mengenai kad pengenalan pintar KPP. Menurut kenyataan pihak Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK, permohonan bagi penggantian KPP kuning dan ungu telah dibukakan semula pada 19 September 2022 di samping mengekalkan permohonan pendaftaran bagi pemohon yang berumur 12 tahun. Better difahamkan, Brunei sedang menggunakan sistem yang dibina oleh syarikat dari Jerman, Dermalog, yang menurut syarikat ini, negara Brunei Darussalam adalah merupakan negara pertama dunia yang memperkenalkan kad pengenalan dengan biometrik cap jari bersepadu. Namun kita masih saja menunggu akan keberkesanannya. Baginda juga bertitah negara kini sekarang berada di era kad pengenalan pintar KPP yang baru. Better difahamkan, salah satu keunikan KPP baru ini ialah sukar untuk dibuat salinan atau dipalsukan. Tetapi masih menjadi kewalangan bagaimanakah kad tersebut tidak boleh disalin. Di samping timbul juga kekhawatiran sekiranya sedikit pemalsuan mungkin saja mampu di kalangan oleh warga JIPK sendiri. Dalam makna, belum ada jaminan dari segi keselamatannya. Oleh itu, mustahaklah diajukan perkara ini kepada pihak ITPSS selaku wakil syarikat Dermalog untuk memberikan penjelasan yang terperinci. Masalah disiplin dan etika kerja yang tidak dipatuhi di bahagian dokumen perjalanan pasport seperti lambat datang semasa bertugas turut menjadi perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Ini juga jangan dipandang ringan kerana risikonya boleh menjejaskan khidmat dan imej yang tidak elok kepada kerajaan. Bersabit dengan pembukaan semula sempadan darat pada Ogos 2022, orang ramai pula berpusu-pusu untuk membaharui pasport masing-masing di JIPK dan cawangan-cawangannya di semua daerah. Namun better difahamkan, di sekitar Ogos dan September 2022, hanya satu sahaja dari 4 mesin pencetak yang berfungsi di Ibu Pejabat JIPK, sementara yang lain mengalami kerosakan. Selain itu, turut memburukkan lagi keadaan ialah segala permohonan di cawangan-cawangan seluruh negara semuanya dihantar ke Ibu Pejabat untuk proses pencetakan kerana cawangan-cawangan lain tidak disediakan mesin pencetak. Ini juga menjadi faktor berlakunya tunggakan dan melambatkan lagi proses penyiapan pasport sehingga melimpasi tempoh yang ditetapkan.
Titah Baginda seterusnya membangkitkan masalah ketara yang belum ditemui jalan penyelesaian iaitu barisan panjang yang didakwa sebagai barisan untuk membaharui pasport di Ibu Pejabat JIPK. Perkara ini, tegas Baginda, diandaikan berlaku kerana beberapa faktor antaranya pembatasan pemberian nombor dan kelambatan urusan di kaunter. Maka berbangkit dari itu, orang ramai pun dilihat beratur seawal jam 4 pagi untuk mendapatkan nombor giliran dan barisan panjang kereta-kereta menuju Ibu Pejabat JIPK dapat dilihat dari seawal jam 5 pagi. Ini juga berlaku di cawangan-cawangan JIPK di semua daerah. Ternyata di sini yang menjadi isu ialah jumlah nombor giliran yang terhad yang menyebabkan orang ramai terpaksa datang awal untuk mendapatkannya. Jadi apa ikhtiar untuk mengatasinya? Better difahamkan ikhtiar itu ada, seperti menambah kursi di kawasan lobi dan di luar pintu untuk Ibu Pejabat JIPK, termasuk memasang beberapa kemah di luar bangunan serta menambah kaunter perkhidmatan dan sekaligus menambah masa bagi kaunter-kaunter itu dibuka. Jika semua ini masih kurang efektif, apakah ada yang ikhtiar lain selain itu? Sepatutnya mestilah ada. Seumpamanya, mengapa tidak dicoba penghantaran borang secara drop-off sahaja, sebagaimana pernah dipraktikkan semasa pandemik COVID-19. Jika kaedah ini dipakai, rasanya tidaklah perlu bagi untuk menunggu lama-lama hanya kerana untuk mendapatkan nombor giliran. Pada mengakhiri titah, Baginda menekankan ada banyak lagi perkara lain yang juga masih memerlukan perhatian selain perkara-perkara yang Baginda sebutkan, termasuk isu rasuah yang mendalangi pengurusan dan pentadbiran. Ini betul sebutkan adalah sebagai peringatan, kerana manalah tahu kalau masih ada yang terlibat, sekalipun beberapa orang telah disiasat dan diambil tindakan mengenainya. Di samping itu, keadaan di pos-pos kawalan juga memerlukan pemantauan secara menyeluruh, dari bangunan tempat bertugas sampai kepada kabin pemeriksaan dan laluan-laluan keenderaan biasa dan keenderaan berat adalah mustahak untuk dipantau dan bahkan dipastikan keadaannya sentiasa baik dan selamat. Bukan membiarkan bangunan terlalu sempit, kabin-kabin sudah usang dan jalan-jalan dibiarkan rosak, serta laluan keenderaan biasa disatukan dengan keenderaan berat tanpa menghiraukan risiko bahaya yang mungkin berlaku. Demikian beberapa permasalahan untuk segera diatasi atau dihuraikan. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Jabatan Custom dan Excise Diraja dan Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninjau beberapa bahagian di bawah jabatan-jabatan berkenaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat melawat Jabatan Custom dan Excise Diraja JKED, antaranya bahagian dasar dan antarabangsa. Turut mendapat perhatian Baginda, unit perkhidmatan pelanggan di bawah bahagian perkhidmatan dan perhubungan korporat
juga dilawati baginda unit ICT. Kemudian yang di How many stars? I think around 17 take control. Where about daerah mana? Where? Di mana simpan? Mana simpan? Simpanan di tempat stok. Macam mana untuk menghapuskan? What is the procedure? Keputusannya biasanya kami menerima minyak daripada jenis sesakan, kemudian minyak itu berarti ke pengawal untuk kebenaran pengawal untuk menghapuskan. Kemudian kami akan mengambil untuk dihapuskan. Siapa yang menyaksikan? Biasanya pegawai kanan, timbalan penguasa kastam. I'll show you to our ICT unit next. Berapa orang? This is the head of ICT unit. Ketua Teknikal. Tugas sebagai apa? Yes. All the gaji. Bahagian perkembangan sumber manusia dan pengurusan korporat juga ditinjau oleh baginda. Kerana saja, semua kerana. Pegawai kastam. On operation side, which is pos kawalan and also enforcement. Saya pun kursus kawalan PhD. Tadi sudah 5 year maintenance sudah habis. It's about 3.7 million. The post is open. Semua ada. Semua ada. Yes. That's why kita terapatur ada pasti itu tapoknya di sana. Tapi X-ray machine tampak very through the X-ray. It's good to have the X-ray machine. Kalau ada, we would inspect. What is the prevention? Adakah dia biarkan yang dulu datang ataupun mesti orang tahu? Malaysia is just going to say. Mesti orang tahu. Yang datang mesti ada di Malaysia tahu. Yang paling banyak didapat masukan. For example, pos kawalan Dia punya kawalan bisnisnya tiap-tiap lebih kurang dari sudah dicoba. Dari JKED ke Bawah Duli Yang Maha Mulia meneruskan keberangkatan ke JIPK. Kereta sudah datang queue-nya, dia turun kereta mengambil tahu. Sekarang ada Siapa yang menunggu sampai 25 jam? sampai duduk lama-lama. Drive-thru is the option. So is much quicker. Yes. COVID-19. How many people become COVID? 155. Jadi 100. For that, what do you use? They use menggunakan ribbon, laminating, it will take like 5 minutes, and then but this one is laser. Itu mana kau pakai? I'm not using this one. No, they Before, just paper. Kung pipa tu masa durang ambil tu, belum siap tu. I think you're running out of IC. But that one can. Yeah, you can even use this for exit entry untuk local running. Kaunter dokumen perjalanan bagi kategori warga emas dan keperluan khas juga mendapat perhatian baginda. Keberangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ini mencerminkan keprihatinan baginda agar budaya kerja responsif dan berintegriti dapat terus diterapkan di negara ini.
Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, IP Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuanan Terutama Senior Lieutenant General Nguyen Tan Quang, Chief of General Staff of the Vietnam People's Army dan Deputy Minister of National Defence of Socialist Republic of Vietnam. Dalam bidang pertahanan, negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam telah memeterai memorandum persefahaman dalam kerjasama pertahanan pada tahun 2005. Kedua-dua buah negara mempunyai hubungan pertahanan yang rapat dan sudah lama terjalin yang merangkumi lawatan, pertukaran profesional, eksersis, latihan dan kursus. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuanan Terutama Senior Lieutenant General Nguyen Tan Quang. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman.